Datuk Yang Dipertua, sebagai mukadimah ungkapan perbahasan pada petang hari yang indah ini, marilah kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberi nafas dan kesempatan untuk sekali lagi hadir di Dewan yang mulia ini pada penggal yang baru bersama-sama dengan muka-muka baru yang pastinya membawa bersama mereka harapan yang baru. Pertamanya saya merafakkan sembah dan menyanjung kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Yang Tuan Agung di atas titah ucapan diraja ketika merasmikan masyarakat pertama penggal pertama Parlimen ke-13 pada hari Selasa yang lepas bersamaan 25 Jun 2013. Sesungguhnya titah ucapan diraja itu memberi pedoman yang menyeluhi perjalanan kita, mengharungi dan mendepani cabaran dalam niti perjalanan bangsa ke hadapan yang penuh tidak ketentuan. Seruan Seri Paduka yang bertitah menyuruh rakyat supaya membuang sifat-sifat yang membawa kepada perpecahan, sebaliknya mencari titik persefahaman dan mupuk dan mengeratkan perpaduan, hendaknya menginsafkan sekalian rakyat dari segenap bangsa di seluruh tanah air kita, dari Perlis hinggalah ke Sabah. Saya yakin lagi percaya amanat Seri Paduka Baginda mendasari perjalanan hidup kita menggapai mercu kejayaan dengan kemudi bahtera pimpinan yang bijaksana dan beriman. InsyaAllah, semestinya kita mampu mencipta lembaran baru dalam menyongsong masa depan bangsa dan negara yang lebih sejahtera, adil dan maju. Baru mukadimah tak payahlah. Pendek saja penjelasan anda. Pendek saja. Pendek saja. Saya teruskan. Alhamdulillah, pada saat ini pun negara kita sedang meluncur laju ke atas landasan stabil menuju status negara maju berpetempatan tinggi yang telah ditentukan garis sasarannya pada 2020, yaitu kurang 7 tahun dari sekarang. Untuk itu, marilah kita sama-sama menghayati jawapan yang amat berhormat Perdana Menteri kita ketika menjawab pertanyaan di Dewan yang mulia ini pada ketiga persidangan, yang secara berterus terang menyatakan bahawa penerimaan secara muktamad keputusan PRU 13 menjadi premis utama ke arah mencapai matlamat perdamaian nasional. Sesungguhnya usaha mencapai perdamaian nasional ini menuntut sikap keterbukaan antara kita dengan dada terbuka dan hati yang ikhlas untuk sedia bersatu, tidak mencipta persepsi negatif sehingga merobohkan asas yang telah dibangunkan. Memang mudah untuk merobek perpaduan yang sedia wujud hanya dengan ungkapan dan kata-kata nista, tetapi untuk membina semula bukanlah suatu yang mudah. Ketua Pembangkang dan pimpinan sewaktu PRU 13 yang lepas menjelajah seluruh pelosok bumi Sabah, menjerit dan menyanyi di pentas terbuka, mengutuk dan mengkritik kerajaan dan seluruh pimpinan. Kononnya semua sudah dibuat oleh kerajaan tidak baik, dan perbuatan itu telah menyemai benih-benih perpecahan dalam kemajemukan rakyat. Tetapi rakyat Sabah nyata tatap bersama Barisan Nasional, barisan tatap dan tagap, dan tidak mudah digoyang-goyang. Kalau Ketua Pembangkang bebas menyanyi lagu goyang-goyang, saya pulangkan lagu itu kepadanya Dewan yang mulia ini, tapi tak ada. Tanya sama pokok, kenapa pokok goyang? Kita tetap jawab, Sabah tetap tagap, tidak goyang. Kalau pokok goyang, mesti ada musang. BN sudah menang, pusing kepala pembangkang. Datuk Yang Dipertua, mesyuarat pertama penggal pertama Parlimen ke-13 ini memancarkan kilauan demokrasi segar dan bugar. Jajaran pohon-pohon demokrasi yang subur itu telah membentuk satu garisan yang cukup nyata, membagikan angka 222 kursi parlimen dengan 133 barisan kerajaan dan 89 di sebelah pembangkang. Itulah manifestasi dan realiti ketulusan sistem pilihan raya umum ke-13 yang baru saja dilepasi, yang mengangkat bersama-sama parti kerajaan dan pembangkang ke dalam Dewan Rakyat yang mulia ini. Justru demikian, tidak harus lagi ada rasa prejudis
daripada agas-agas politik, walau sedikit pun dan walau dengan apa alasan sekalipun. Maka dengan itu, dengan kesempatan ruang pada masa yang terakhir ini, kita menitipkan rasa harapan setulusnya agar jangan ada lagi juak-juak politik cuba manipulasi apa-apa situasi, cuba untuk mengubah persepsi dengan mengatur demonstrasi. Sebaliknya, marilah kita sama-sama menumpukan konsentrasi, membina perpaduan untuk memupuk kesatuan bagi mencipta kejayaan bersama, kejayaan untuk kita dan generasi masa depan kita. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah menggalas tugas mereka dengan penuh kredibiliti, lagi tulus dan mengurus, mengikut sistem perundangan yang lurus. Biarpun dicemuh dan dikritik dari kiri dan kanan, Suruhanjaya Pilihan Raya sebagai sebuah entiti bebas sesungguhnya telah membuktikan kebebasan itu secara mutlak tanpa berpihak atau berpartisan dalam menegakkan hak dan kehendak suara rakyat. Datuk Yang Dipertua, kami dari Sabah di seberang Laut Cina Selatan bersama-sama rakan dari Sarawak, Bumi Kenyalang menghargai dukungan dan keprihatinan kerajaan pusat dalam menggerakkan pembangunan negeri kami. Sesungguhnya kami perlu mengatur langkah yang lebih cepat untuk mengejar kemajuan yang dicapai di negeri-negeri di tanah Semenanjung. Syah Alam bangun. Ikut Tak bagi laluan? Tak bagilah. Tak bagi? Tak bagi? Padahal Ya, tak bagi pasal banyak benda yang cakap dengan tak betul. adanya hubungan baik Mana nak antara bagi? kerajaan negeri dan kerajaan pusat, sudah tentu mudah bagi Barisan Nasional membawa misi besar mentransformasi pembangunan bangsa agar apabila tiba 2020 nanti, seluruh tanah air kita, khasnya di Sabah, sama-sama dapat membangun ekonomi yang kuat dan berkeadilan, demokrasi yang stabil, berkualiti, serta peradaban bangsa yang maju dan unggul. Terpenting di pesada politik, kami rasa tersanjung dengan penghormatan yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana tidak mengabaikan suara orang Sabah dan Sarawak dalam periode 13 yang lepas, lalu memberikan amanah tanggungjawab kepada ramai wakil-wakil kami membarisi kabinet memegang portfolio yang baik-baik dan yang hebat-hebat. Semua ini menjadi nyata dan bukan retorik lagi kerana adanya hubungan erat antara pimpinan yang saling mengerti dan memahami keperluan antara satu dengan yang lain tentang makna kebergantungan dan istilah menang-menang atau win-win situation dengan izin. Dalam 5 tahun ke depan ini, tumpuan hendaknya perlu diberi lebih dinamik lagi bagi mewujudkan perdamaian, keadilan dan kemakmuran sejagat sebagaimana tercantum dalam Perlembagaan Negara untuk seluruh bangsa Malaysia. Datuk Yang Dipertua, alhamdulillah beberapa hal yang dibawa sebelum ini dalam persidangan Dewan Yang Mulia pada masa lalu telah mendapat perhatian dan tindakan yang terbesar, dan cadangan menaik taraf ibu pejabat polis daerah di tempat wakil saya Sepitang sudah pun mendapat kelulusan dan kini sedang dalam proses pemilihan tenda di peringkat akhir. Dan seterusnya, projek bekalan air luar bandar yang menjadi keutamaan rakyat Sepitang juga diluluskan dan sedang dalam pelaksanaan. Cuma satu perkara lagi yang ingin saya ketengahkan di sini ialah pelaksanaan projek Lebuh Raya Pen Borneo yang memang menjadi satu impian rakyat Sabah dan Sarawak yang menghubungkan Sabah dan Sarawak melintasi kawasan Sipitang yang betul-betul terletak di garisan sepadan kedua-dua negeri ini. Mengikut perancangan projek Pen Borneo dikatakan hanya boleh menjadi realiti dalam tahun bermula 2011 hingga 2025 dengan anggaran kos lebih daripada 20 bilion. Tetapi oleh kerana ia sudah termaktub dalam manifesto Aku Janji Barisan Nasional periode 13 lepas, kita menyarankan agar penyiapannya dipercepatkan lagi, disegerakan lagi untuk menggerakkan momentum pembangunan kedua-dua negeri ini. Teristimewa bagi Sepitang sebagai pintu masuk utama, membangunkan secara holistik sebagai hub industri minyak dan gas bersama-sama jiran lain, Kimanis khususnya, dan pintu masuk di Brunei, Kalimantan, Sarawak dan Sabah. Sebagai lokasi projek Baja Urea Aminia Sabah atau SAMOR bernilai 4.7 bilion berdekatan Taman Perindustrian Minyak Gas Sepitang, satu-satunya taman perindustrian yang digezet oleh kerajaan negeri di Sepitang. Daerah ini bakal mencipta nama sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi Sabah
bersama-sama daerah Kimanis di mana projek terminal minyak gas SOGT bernilai 3 bilion dilaksanakan di kawasan tersebut. Datuk Yang di-Pertua, saya pernah menyuarakan di Dewan Yang Mulia ini tentang keperluan membina lebuh raya 4 lorong, iaitu 2 lorong Sala, laluan Sepitang, Kota Kinabalu. Justru projek Penburu ini yang telah diutarakan oleh kerajaan akan menjadi jawapan dan penyelesaian terhadap keperluan itu. Saya ingin tegaskan lagi di sini bahawa projek Pen Borneo ini merupakan satu keperluan mendesak yang harus diserahkan mengikut ekonomi dan juga kepentingan negara secara menyeluruhnya. Ketika ini beberapa bahagian jalan sudah dibina lorong memotong, khususnya di tempat-tempat yang dianggap strategik yang semakin meningkat aliran trafik, ekoran perkembangan pembangunan sepanjang pesisiran pantai Sabah dari Kota Kinabalu merentasi Putatan, Papar, Kimanis, Bungawan, Membakut, Beaufort dan seterusnya, Sepitang dan seterus kepada Lawas dan negeri Sarawak. Yang perlu diingat bahawa laluan Pen Borneo ini turut menjadi penghubung kepada rangkaian laluan ke negara Brunei Darussalam, Kalimantan, Indonesia dan wilayah Persekutuan Labuan. Pelaksanaan projek lebuh raya Pen Borneo pastinya dapat membawa percikan ekonomi di sepanjang laluannya, termasuk sektor ekonomi pelancongan, selain melonjakkan nilai pasaran hartanah yang pasti memanfaatkan warga tempatan. Kawasan Sepitang, Beaufort mempunyai beberapa destinasi pelancongan yang menarik, antaranya Western, Grama, Padas Damit, Kuala Penyu dan beberapa kawasan lain dalam industri pelancongan yang terkenal juga di peringkat negeri Sabah. Unjuran pembangunan kawasan ini sudah dapat dirasakan dengan keyakinan institusi perbankan mengadakan operasi di mana sehingga sekurang-kurangnya terdapat 8 institusi kewangan diwujudkan di pejabat cawangannya di kawasan ini. Ya, boleh. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih sahabat Sias Sepitang. Oleh kerana yang berhormat menyentuh soal Pan Borneo yang melalui kawasan Putatan, yang mana yang berhormat juga bermustatin di situ. Baru-baru ini kita telah mengalami kemalangan sepanjang Pen Borneo ini, yang mana selalu dengan landasan kereta api. Bersetujukah yang berhormat kalau saya katakan bahawa landasan kereta api yang selari dengan Pen Borneo ini juga dinaik tarafkan supaya kemalangan lalu lintas yang kena mengena dengan landasan kereta api juga dapat ditangani dengan masa yang terdekat. Bersetuju yang hormat jika kita mencadang kepada kerajaan supaya ditingkatkan landasan itu selain daripada menutupkan jalan-jalan yang masuk criss crossing kepada jalan raya dan landasan kereta api. Di situ kita selalu mendapat teguran daripada rakyat di persekitaran yang di Kinarut, di Putatan, di Papar juga yang menyatakan bahawa landasan kereta api ini haruslah dibuat tingkat ataupun mengelakkan daripada criss crossing kepada jalan raya. Okey. Saya bersetuju. Boleh masukkan dalam ucapan. Kerana laluan Putatan adalah satu pekanbaru yang berkembang pesat dekat dengan lapangan terbang. Sudah semestinya landasan kereta api ini memerlukan satu plan strategik untuk menguntungkan ekonomi dan pembangunan pelancongan di negeri Sabah. Saya yakin yang berhormat Menteri Kerja Raya dan timbalan juga dua-dua datang daripada Sabah dan Sarawak. Sebagai orang asal Sarawak dan Sabah memahami hujah ini. Bukan bermaksud kita menagih kepentingan atau meminta keutamaan. Jauh sekali bersentimen kenegerian sempit. Namun saya percaya naluri kedua mereka lebih mengerti keperluan topografi, keadaan geografi di bumi Sabah dan Sarawak. Datuk Yang di-Pertua, di kesempatan ini juga saya merayu kepada kementerian yang berkaitan agar memberi keprihatinan terhadap keperluan
menaik taraf jalan Sepitang, Mendolong, Maligan dan Long Pasir. Itu satu jalan yang bersempadan dengan Kalimantan. Jalannya masih tanah merah dan manjat bukit yang jauh, walaupun ia merupakan Long Pasir kawasan pelancongan tahan lasak yang jauh dan dikenali di Sabah, tetapi memerlukan satu tindakan baru untuk memastikan Mendolong, Maligan, Long Pasir ini mendapat nikmat hasil daripada pembangunan yang kita ada hari ini. Dan di atas nama kemerdekaan yang dicapai, kita harus memberikan keupayaan mereka terus berlanjutan. Kerajaan tiada pilihan lain untuk memberikan keutamaan terhadap keperluan ini. Kerana jalan inilah merupakan satu jalan laluan yang menghubungkan orang kampung ke Pekan Sepitang dan seterusnya ke bandar-bandar lain di Kota Kinabalu. Sepitang, mohon penjelasan. Pandan. Boleh penjelasan ya Sepitang? Nak bagi Wan? Boleh ya? Baik punya soalan. Nak bagi Sepitang boleh? Ya. Sepitang ada menyebut. Tak bagi Wan, tak bagi. Saya tak pergi. Lepas ini boleh? Saya habiskan dulu. Kalau tak goyang boleh bagilah. Sepitang mengharap untuk diberi perhatian, bukan sekadar kerana kita hebat sebagai kubu kuat Barisan Nasional sejak dulu, kini dan insya-Allah selamanya. Tetapi juga kerana kawasan ini sentiasa hebat. Bayangkanlah kita mempunyai sekolah dan anak muridnya di Lubang Buaya, SK Lubang Buaya, dan ada SK Padang Berempah. Artinya murid bermain di Padang Berempah. Yang kami bimbang hanyalah di Sarawak, iaitu SK Lubuk Antu. Itu saja yang kami boleh lawan. Begitu hebatnya orang Sabah bermain di Lubang Buaya dan juga di Lubuk Antu ada sekolah. Dato' Yang di-Pertua beralih kepada isu lebih besar soal keselamatan dan kedaulatan negara kita. Kita menghargai tindakan tegas dan pantas kerajaan pusat mengenai pencerobohan pengganas Sulu di Lahad Datu secara tuntas yang disusuli dengan penubuhan Eskom dan Eszon menganjur daripada Kudat utara hingga ke Tawau di selatan pantai timur Sabah. Keberhasilan daripada kejayaan tersebut menyuntik keyakinan hati rakyat tentang keberuntungan di bawah lindungan pasukan keselamatan yang kental, semangat juang, sementara kita mengakui bukan mudah mengawal wilayah teritorial yang luas dengan pantai yang panjang. Namun dengan kemampuan aset pertahanan yang dimiliki, kita mampu mempertahankan kedaulatan negara dan tidak mungkin dirobek musuh durjana biarpun seinci. Kesinambungan daripada kejayaan tersebut, kita mengharapkan agar proses modernisasi pasukan pertahanan kita, baik di darat, lautan maupun di udara, terus diperkasakan bagi meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman terorisme, konflik perbatasan, kekerasan horizontal maupun penyelundupan barangan berterang-terangan ataupun pemerdagangan manusia. Saya percaya semua agensi keselamatan meliputi tentera, polis, agensi penguatkuasaan maritim Malaysia, APMM, mampu digerak secara bersepadu dan saling bahu-membahu untuk mewujudkan sebuah horizon yang damai untuk seluruh kehidupan rakyat sejagat. Memetik pelajaran daripada pengalaman kejadian pencerobohan hari itu, barangkali sudah tiba masanya bagi kerajaan memikirkan pembinaan pangkalan logistik APMM di Sabah sebagai sokongan kepada pangkalan operasinya di negeri ini yang dilengkapi aset dan keperluan canggih seperti kapal ronda, helikopter bagi menjadikan Sabah pangkalan maritim yang disegani bukan sekadar di Malaysia tapi di rantau ini. Dato' Yang di-Pertua, penghujung ucapan ini saya mengimbau semula kita ucapan diraja yang mengingatkan kita semua ahli-ahli parlimen supaya tidak mengambil tindakan yang boleh menjurus kepada kemusnahan negara kerana membawa implikasi yang besar terhadap masa depan negara kita. Seri Paduka bertitah bahawa sebuah negara yang tersungkur akibat suatu masalah mungkin mengambil masa yang panjang untuk pulih. Justru saya mengajak sekalian ahli-ahli yang berhormat Dewan Yang Mulia ini untuk sama-sama mentaati, menginsafi dan mengambil iktibar seterusnya untuk menjunjung kasih titah ucapan diraja demi masa hadapan sebuah tamadun bangsa yang disegani dan dihormati oleh dunia.
Seperti lirik lagu Rumah Kita, Endi Lala berpesan menerusi rangkap pertamanya dengan nada, mari kita cari titik persamaan, jangan dibesarkan titik perbezaan. Di situ bermula perpaduan kita, di situ bermula perpecahan kita. Akhirnya bersuaian dengan suasana yang diambang Ramadan ini, dalam beberapa hari lagi pada minggu hadapan, saya ingin menyampaikan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa kepada kaum muslimin dan muslimat. Semoga ibadah di bulan Ramadan ini akan dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan seterusnya mendapat keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan jadikan bulan Ramadan inilah bulan perpaduan. Datuk Yang Dipertua, saya mohon menyokong.